السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita ialah pada bahagian terakhir untuk bab yang keempat, iaitu bacaan ketika mana dalam i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Sambungan kita muka surat 115, kaifiat i'tidal dan duduk antara dua sujud. Tak banyak, ada 3 poin saja. Yang pertama, penulis dia sebut disunnahkan untuk berdoa ketika i'tidal. Boleh rujuk zikir yang keempat. Zikir keempat ni muka surat 105. Kita tengok muka surat 105. Muka surat 105 ialah zikir i'tidal yang keempat, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abdullah Abi Aufa radhiyallahu anhu, iaitu doa yang berbunyi Allahumma lakal hamdu mil'us sama'i wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma tahhirni bis salji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Maksud dia tengok muka surat 105, doa ataupun zikir ketika mana i'tidal ni, Allahumma lakal hamdu mil'us sama', ya Allah, bagi engkau segala pujian tertentu yang meliputi langit-langit yang tak diketahuilah luas tara mana langit ni, wa mil'ul ard, dan juga memenuhi bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi segala apa yang engkau kehendaki setelah daripada itu. Maknanya daripada bahagian potongan awal doa ni, kita nak puji Tuhan sebanyak dan seluas apa yang kita tahu daripada alam ni. Kita tahu ada langit, kita tahu ada bumi, dan ada dataran-dataran lain yang tidak diketahui yang juga makhluk Allah Azza wa Jal. Maknanya sebanyak mana makhluk Tuhan, banyak itulah pujian yang kita nak berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perkataan ini pun masih lagi belum boleh nak menggambarkan tentang bagaimana besarnya apa yang Tuhan beri pada kita, dan perkataan ucapan balas iaitu syukur itu terlalu kecil. Walaupun perkataan ni kalau kita kira dah cuba untuk kita sebut seluas mana, sebanyak mana makhluk Tuhan tu. Okay. Allahumma tahhirni bis salji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, bersihkanlah aku dengan salji, embun, dan juga air yang sejuk. Al-barad situ maksud dia lah embun.
wal ma'il barid, dan juga air yang sejuk. Sebab salji, embun dan air yang sejuk elemen penyucian yang paling terbaik. Maknanya nak guna, nak bersih apa-apa, air yang sejuk lebih berkesan berbanding air yang suam ataupun air yang panas. Okey. Allahumma tahhirni minas dzunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosa besar. Dzunub tu dosa besar, wal khataya dosa-dosa kecil. Dan sudah pasti perkataan dzunub dan khataya ni pun menjadi perselisihan di kalangan para ulama untuk menjelaskan maknanya. Ada sebahagian ulama sebut az-dzunub itu dengan makna dosa yang sengaja, al-khataya maknanya dosa yang tak sengaja. Tapi tafsiran, terjemahan yang banyak disebut ialah dzunub itu ialah dosa besar, khataya itu adalah dosa kecil. Kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh, seperti mana disucikan pakaian yang putih daripada kotoran. Maknanya manifestasi ataupun kehendak sebenar daripada doa ni ialah keampunan. Pengharapan sebenar satu orang bila mana dia salat, dia nak Tuhan bersihkan diri dia daripada dosa. Sebab tu bacaan yang hampir serupa dengan doa ni ialah bacaan yang dah kita lalu pada doa istiftah. Allahumma ba'idni wa ba'idni wa baina khataayai. Ya Allah, engkau jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku seperti mana engkau jauhkan timur dan barat. Maknanya lepas pada takbiratul ihram, baca isti'adzah, terus baca doa istiftah untuk mohon supaya diampunkan dosa. Sebab memang keampunan itu yang paling mustahab. Apa-apa saja urusan atas dunia ni biasanya dia akan sangkut dengan dosa. Dan apa-apa saja benda yang menyusahkan di akhirat pun akan sangkut dengan dosa juga. Okay. Sebab tu salat jenazah pun antara benda yang penting dalam salat jenazah ialah doa keampunan untuk si mati dan doa keampunan kepada semua muslimin yang dah mati. Jadi itu antara hubung kait benda-benda penting. Maknanya prioriti hidup kita ialah untuk mendapat keampunan. Jadi disunnahkan untuk berdoa ketika mana i'tidal. Kalau kita balik muka surat 115 tu ialah doa yang mengandungi pengharapan pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, ulama berbeza pandangan tentang keharusan memanjangkan i'tidal dan duduk antara dua sujud. Imam An-Nawawi berpendapat kita diharuskan untuk memanjangkan kedua-dua rukun ini, berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i. Kita tahu Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i juga. Bahkan sumbangan Imam An-Nawawi untuk mazhab Syafi'i besar. Ketika mana dia telah menjadi salah seorang daripada ulama yang penting mensyarahkan matan yang penting untuk mazhab Syafi'i. Terkenal Imam Nawawi ni dia tulis Majmu' Syarah Muhadzab. Nama kitab yang dia tulis tu Al-Majmu'. Majmu' ni syarah kepada satu matan, nama dia Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ni Imam Asy-Syirazi yang tulis. Datang Imam An-Nawawi yang kemudian lagi, dia pun tulis syarah kepada matan Muhadzab itu. Syarah kepada matan Muhadzab. Okay. Tak sempat sempurnakan sampai kepada bab mana disambung oleh tokoh lain. As-Subki kalau saya tak silap yang sambung pun tak sempat habis. Disambung oleh satu orang tokoh yang mutaakhir, yang dekat dengan zaman kita ni, sekitar tahun 80-an 90-an, salah seorang daripada ulama di Al-Azhar, iaitu Dr. Najib Al-Muti'i. Dr. Najib Al-Muti'i. Dr. Najib Al-Muti'i ni ialah guru kepada almarhum mantan Mufti Perlis sebelum ni, Dr. Datuk Mat Jahya sebelum ni. Itu antara orang Melayu yang belajar dengan Najib Al-Muti'i dan yang memberi nama kepada anaknya
Datuk Dr. Fathul Bari tu ialah Dr. Najib Al-Muti'i tu. Sebab waktu tu isteri dia mengandungkan anak di Al-Azhar waktu belajar di Mesir pada waktu tu. Okey. Cuma nak katanya dia ni antara orang yang menyempurnakan kitab Majmu' Syarah Muhazzab ni. Habis selesai kitab tu. Mana generasi yang berkesinambungan daripada Imam An-Nawawi, kemudian As-Subki pergi kepada Najib Al-Muti'i, sehingga orang dah tulis tesis master dan PhD untuk kaji tentang kesungguhan Dr. Najib Al-Muti'i ni, macam mana dia sempurnakan karya ulama yang besar, iaitu Majmu' Syarah Muhazzab. Majmu' ni, kitab Majmu' telah menjadi tonggak yang utama untuk mazhab Syafi'i. Maknanya nak bahas apa-apa dalam mazhab Syafi'i, biasanya orang akan pergi kepada kitab Al-Majmu' ni. Biasanya dia macam beberapa kitab-kitab besar yang menjadi tonggak dalam mazhab lain. Maknanya setiap mazhab ni dia ada kitab utama dia orang yang akan menghimpunkan semua permasalahan mazhab. Okay. Cuma Imam An-Nawawi dalam beberapa keadaan dia memilih pandangan yang berbeza dengan jumhur Syafi'iyah, jumhur ulama mazhab Syafi'i. Sebab tu kita akan tengok pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam An-Nawawi yang tak sama dengan Syafi'iyah yang lain, biasanya dia akan sebut dalam kitab lain, dia tak sebut dalam Majmu'. Sama ada dia sebut dalam syarah kepada Sahih Muslim Al-Minhaj ataupun kitab-kitab dia yang lain. Cuma saya nak katanya Imam An-Nawawi memang terkenal dengan pandangan-pandangan dia yang berbeza daripada jumhur Syafi'i, tapi tidak dikeluarkan Imam An-Nawawi tu sebagai seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Maknanya dia ni besar lah, Imam Syafi'i ni besar, Imam An-Nawawi ni besar untuk Syafi'iyah ni. Okay. Jadi untuk bab ni dia tak bersama dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahawasanya orang kata apa, tak boleh panjang sangat dalam i'tidal dan juga dalam duduk antara dua sujud ni. Tapi Imam An-Nawawi kata boleh panjangkan, tak apa, benda tu dibenarkan berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi buat benda yang sama. Okay. Dan of course Syafi'iyah yang lain tu dia ada juga sandaran dia orang kenapa dia kata tak boleh benda tu. Okay. Cuma kita pergi kepada poin yang ketiga sebab kita tak nak fokus kepada benda tu sangat. Yang ketiga, sekiranya mahu memanjangkan dua rukun tersebut, maka sebaik-baiknya kita juga turut memanjangkan qiyam, rukuk dan sujud. Maknanya kalau nak buat panjang semua, bagi semua sama je. Qiyam pun panjang, rukuk pun panjang, i'tidal pun panjang, sujud pun panjang, duduk antara dua sujud pun panjang. Okey. 3 rukun ini lebih utama untuk dipanjangkan berbanding i'tidal dan duduk antara dua sujud. Maknanya kaifiat yang dia nak sebut sini ialah kita boleh berdoa dalam i'tidal. Poin dia yang itulah. Okey. Dan doa yang utama dalam i'tidal ni apa dia? Ialah doa mohon ampun pada Tuhan. Nak doa benda lain pun boleh, tapi doa memohon keampunan lebih utama dan lebih mustahak berbanding doa-doa lain, hajat-hajat lain. Apa-apa saja pun dalam rukun-rukun salat, dalam semua tempat dalam salat ni, kalau nak berdoa, doa supaya minta keampunan perlu diutamakan berbanding yang lain-lain. Okey. Selesai untuk bab yang keempat. Okay. Sekarang kita masuk bab yang kelima. Bab kelima ni ialah bab yang terakhir untuk risalah kita ni. Tapi walaupun dia bab yang terakhir, dia agak panjang jugalah. Okey. Iaitu tasyahud akhir. Kita akan tengok riwayat-riwayat bacaan-bacaan dalam tasyahud ataupun tahiyat pun disebut. Okey. Muka surat 118, muqaddimah. Ada beberapa poin-poin penting sebelum pada kita masuk lafaz tasyahud yang pertama. Okay. Kita tengok dulu muka surat 118. Tasyahud adalah satu kedudukan yang penting dalam salat kerana ia merangkumi beberapa elemen yang penting. Seperti ada 5 poin. Yang pertama, bermula dengan memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Memang dalam banyak riwayat bacaan dalam tasyahud ni dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
juga mendoakan baginda mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Itu yang kedua, maknanya dalam tu ada salam kepada Nabi. Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan buat diri sendiri dan seluruh hamba yang saleh, merangkumi seluruh para anbiya, para malaikat, jin dan orang beriman. Maknanya doa kebaikan untuk orang lain juga. Yang keempat, ada elemen selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam serta keluarga mereka. Malah ketika tasyahud akhir, kita diajar untuk mengamalkan lafaz selawat yang paling baik, dinamakan selawat al-Ibrahimiyah. Maknanya dalam salat kita kena selawat. Selawat ni sebut nama Nabi. Dalam selawat yang kita ucapkan dalam tasyahud tu pula, ada nama Nabi lain yang diucap, iaitu nama Nabi Ibrahim juga sekali. Nanti kita akan sebut hubung kait ni. Okay. Yang kelima, sebelum memberi salam, kita diberi satu ruang dan peruntukan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ruang itu termasuk tempat yang dimakbulkan doa oleh Allah. Selesai tasyahud, sebelum beri salam, ini waktu mustajab doa. Ini waktu yang mustajab doa, yang kurang diberi perhatian oleh orang. Kebanyakan orang dia tak ambil peluang berdoa dengan doa-doa yang terbaik pada waktu ni. Jadi untuk bab kelima ni pun dia akan sebut bahagian sikit daripada doa selepas tasyahud sebelum memberi salam. Okay. Kemudian apa lagi disebut? Walau bagaimanapun, menurut pemerhatian saya, berikut beberapa kekurangan yang perlu kita perbetulkan. Ada 5 benda. Yang pertama, membaca tasyahud dengan agak cepat tanpa memerhatikan makna isi kandungannya. Tergesa-gesa, menyebabkan kita kurang memberi perhatian terhadap apa yang dibaca. Yang kedua, muka surat 119, tidak memberikan fokus terhadap zikir memuji-muji Allah. Maknanya tak rasa izzah, kemuliaan, haibah, kehebatan pada kalimah yang sedang diucapkan, sehingga dia sedang memuji Tuhan, tapi tak datang ataupun tak terbit daripada lubuk hati dia tu perasaan membesarkan Tuhan. Perasaan dengan ucapan tak teli, tak berkesinambungan, sebab tak fokus. Okay. Mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan diri sendiri, kita membacanya secara automatik tanpa kehadiran minda dan hati. Sebab selalu duduk solat, kadang-kadang bacaan kita ialah bacaan yang lekat di mulut, tak lekat di hati. Jadi solat itu tidak mampu berfungsi menjadi tempat dan waktu untuk betul-betul kita fokus dan pusatkan pemikiran kita, bila mana kita gopoh ataupun terburu-buru ni. Okay. Yang ketiga, sekadar membaca tasyahud yang pendek dan tidak disusuli dengan selawat Ibrahimiyah, khususnya ketika salat sendiri dan salat tarawih. Maknanya melazimi tasyahud yang cukup-cukup je pada salat secara individu, kadang-kadang menyebabkan bacaan yang kita ucapkan, yang kita baca dalam tasyahud tu tak memberi kesan sangat dalam hati. Yang keempat, tidak menggunakan peruntukan untuk berdoa sebelum memberi salam. Yang ni pun memang akan berlaku lah bila mana kita kalut ataupun kita gopoh. Okay. Yang kelima, sebahagian imam agak laju ketika tasyahud akhir sehingga makmum tidak sempat menyelesaikan bacaan selawat Ibrahimiyah dan tiada kesempatan berdoa. Ini juga antara benda yang penting dalam salat berjemaah, memberi ruang dan waktu untuk imam tu sendiri pun kena berdoa, jemaah-jemaah yang salat di belakang pun kena berdoa. Tapi kena tahulah doa-doa yang orang kata apa diucapkan oleh Nabi untuk kita hafal, untuk kita tekuni makna dia dan kita resapi maksud daripada doa tu. Okey. Antara lafaz bacaan ketika tasyahud yang masyhur diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat di Malaysia adalah, ini riwayat yang dia bawa sini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ialah kadar paling minimum untuk tasyahud. Cuma untuk mazhab Syafi'i dia kena tambah sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ni Syafi'iyah mutaakhirin lagi, yang ada penambahan sayyidina ni. Okey. Ini lafaz yang terkenal lah, lafaz yang terkenal. Saya tak baca terjemahan dia sebab kita maklum ucapan itu. Muka surat 120. Sehubungan itu kita mestilah berusaha untuk membetulkan tasyahud kita agar lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat kita menjadi lebih bererti. Dalam bab ini saya kongsikan 4 pilihan lafaz sahih yang dapat diamalkan semasa mahu melaksanakan tasyahud. Maknanya dia akan bawa 4 riwayat lafaz tasyahud yang akan kita tengok satu persatu sehingga selesai untuk bab ni. Okay. Terus kepada lafaz tasyahud yang pertama, iaitu tasyahud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Lafaz yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ada beza dengan yang kita selalu baca. Kita selalu baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lillah tu ujung, barulah beri salam kepada sekalian para nabi. Riwayat Ibn Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat. Lepas tu baru assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey. Makna kita boleh tengok sendiri. Terus pada keterangan. Muka surat 122. Tasyahud Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dianggap sebagai lafaz yang terbaik menurut sebahagian besar ulama hadis dan juga jumhur fuqaha. Maknanya lafaz ni antara lafaz yang paling terbaik. Yang kedua, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri menjelaskan bahawa beliau mempelajarinya sendiri bacaan tasyahud ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ditekuni sendiri daripada Nabi. Maknanya memang dia dengar betul-betul. Okay. Sehubungan itu, saya mencadangkan untuk kita beramal dengan tasyahud ini dalam salat-salat fardu kita, dan boleh mengamalkan bacaan tasyahud yang lain dalam salat-salat sunat. Meskipun begitu, kita seharusnya terbuka dalam perkara ini. Maknanya kita kena faham dan kita kena tahu berkenaan dengan khilaf riwayat-riwayat ni menunjukkan pada kita kena try semua. Kita kena ada effort, usaha sikit untuk kita hafal dan kita baca dalam salat kita. Kita pelbagaikan riwayat-riwayat yang kita belajar ni. Antara kelebihan tasyahud ini dibanding tasyahud yang diajarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma seperti yang kita amalkan ialah adanya nilai kehambaan abduhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lafaz daripada Ibn Abbas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk lafaz Ibn Mas'ud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu beza dia yang kedua. Selain daripada taqdim lafzul jalalah, mendahulukan lafzul jalalah selepas daripada perkataan at-tahiyyat. Okey. Jadi dalam bacaan tasyahud yang pertama ni, dia letak juga salah satu daripada kedudukan Nabi ni ialah dia berstatus hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang berbeza berbanding hamba-hamba Tuhan yang lain lah. Okay. Pun begitu, bacaan tasyahud Ibn Abbas memiliki kelebihan dari sudut kelebihan lafaz al-mubarakat. Sebab lafaz daripada Ibn Mas'ud ni dia hanya was-salawatu wat-tayyibat. Dia tak ada al-mubarakat. Sebab yang kita selalu sebut at-tahiyyatul mubarakatu salawatu lillah, as-salawatu wat-tayyibatu lillah. Okey. Jadi untuk lafaz tasyahud yang pertama ni tak banyak benda sangat yang dihuraikan.
Cuma nak sebut pada kita bahawasanya perbezaan yang ketara, perkataan lillah itu diawalkan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Al-mubarakat tak ada. Kemudian syahadah dia berbeza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okey. Terus pada lafaz tasyahud yang kedua. Yang ni ialah yang dah kita tengok pada mukaddimah tadilah. Yang ni pun tak banyak tapi kita baca je lah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat daripada Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas. Keterangan dia muka surat 124. Tasyahud Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama mazhab Maliki. Antara hujah mereka adalah adanya penambahan al-mubarakat yang bersesuaian dengan surah An-Nur ayat yang ke-61, tahiyyatan minallah tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Maknanya bila mana kita nak tahiyyat ni maksud dia apa? Ucapan yang berisi bermaksud keselamatan, kebijaksanaan, kebaikan. Sebab tu kita tengok dalam terjemahan dia sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, muka surat 123 tu, segala ucapan selamat, keberkatan, selawat dan kebaikan adalah bagi Allah. Tahiyyah satu perkataan tapi dia banyak maksud. Maknanya perkataan dalam bahasa Melayu untuk menafsirkan perkataan tahiyyat ini, menterjemahkan perkataan tahiyyat ni, dia akan jadi berjela-jela. Sebab tahiyyah ni ialah satu benda yang besar, penghormatan yang paling sempurna dalam bahasa Arab. Maknanya bila mana tahiyyah diberikan, penghormatan diberikan, ia satu kalimah yang solid, kukuh, kalimah yang orang kata apa, penuh dalam tu dengan makna-makna kemuliaan. Maknanya tidak ada perkataan bahasa Melayu yang boleh kita terjemah sepatah juga macam kita sebut perkataan tahiyyat. Tahiyyat ataupun tahiyyah, bila mana terjemah dalam bahasa Melayu, dia akan lebih pada satu perkataan. Sebab apa? Sebab itu ialah kekayaan bahasa Arab. Kekayaan untuk bahasa Arab. Cuma perkataan tahiyyah ni ialah satu bentuk penghormatan yang paling tertinggi dan teratas diberikan kepada orang yang mengucapkan tu, kepada pihak yang diucapkan. Kalau kita ucapkan kepada Tuhan, maka kita sedang menghormati Tuhan lah, maksud dia. Okay. Jadi untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka mengambil riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk dijadikan sebagai bacaan dalam tahiyyat. Okay. Untuk mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi dan juga mazhab-mazhab yang lain, mereka lebih kepada riwayat Ibn Mas'ud tu, riwayat yang pertama tu. Nah, cuma untuk mazhab Hambali ni dia ada kelainan sikit, iaitu pada tahrikul asabi'. Tahrikul asabi' ni maksudnya menggerakkan jari ketika mana tasyahud. Antara mazhab yang pergerakan dia tu bermula daripada lafaz tahiyyat sampailah habis lawat Ibrahimiyah, sampailah waktu berdoa pun sebahagiannya ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali, gerakan tasyahud yang tepat ialah waktu kita letak tangan kita di atas peha tu, dia straight menghadap kiblat. Jari tu straight menghadap kiblat dan gerakan dia laju macam ni, tak berhenti daripada awal at-tahiyyatu lillah sampai habis, tak berhenti. Ini Hambali ni Ustaz, tak berhenti. Dia bukan slow macam ni, dia straight macam ni dan dia laju, lenguh sikit lah macam ni. Yang pusing-pusing yang tu semua mazhab sendiri, bukan mazhab Hambali. Yang tu bukan Hambali. Cuma untuk mazhab Syafi'i, dia bermula pada syahadah, bermula pada syahadah. Sebahagian Hanabilah juga mentarjihkan gerakan ni
Dia tak semua Hambali juga yang kata laju macam ni. Ada sebahagian Hambali yang kata pada kalimah lafzul jalalah saja baru angkat tangan. Malikiyah pun sebahagian yang pegang macam tu. Maknanya kalau kita baca contoh kan, kalau kita baca kalau kita ikut sebahagian Malikiyah dan juga sebahagian Hanabilah, at-tahiyyatu lillah sekali, was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Semua lafzul jalalah dia akan angkat. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Dia akan naik pada lafzul jalalah sahaja. Cuma untuk mazhab Syafi'i dia akan naik pada syahadah. Lepas tu dia stay macam ni sampailah habis. Cuma saya nak katanya khilaf menggerakkan jari ni ialah khilaf yang luas. Khilaf yang sangat besar. Yang paling sahih mengikut daripada hadis ialah gerakan macam mazhab Hanbali tu. Maknanya daripada awal tu dia macam ni. Memang banyak riwayat Nabi buat macam tu. Tak berhenti sampailah kepada habis. Cuma masyarakat kita dia tak biasalah yang ni. Bahkan ada sebahagian orang dia rasa irritating, terganggu melihat jari orang macam tu. Sebenarnya tak perlu tengok jari orang waktu sedang solat, tak perlu tengok jari orang. Kita nak pegang pandangan. Tapi nak katanya ada orang dia nak cari pasal. Nak cari pasal ni boleh cari pasal lah. Okey. Gerakan tu dia rasa terganggu tu, tengok. Sebab tu kalau tengok dulu ada satu orang penceramah mana tak? Dan penceramah tu pula dikatakan AJK Tauliah bagi negeri sekalian. Dia kata antara tanda-tanda kelompok yang menyeleweng, dia tahiyat macam tu. Itu bukan tanda kelompok menyeleweng. Ini ialah bahagian daripada pandangan dalam mazhab. Cuma dia tak biasa je tempat kita. Dia tak biasa. Yang dia tak biasa, dia nak kata kelompok tu tak betul, tak boleh lah. Kita tak biasa. Hanya bagi diri kita je tak biasa. Lalu kita menjadikan ia sebagai orang kata apa? Simptom-simptom bermasalahnya satu orang tu dalam pengamalan agama. Dia macam orang yang bermazhab Maliki, tengok orang Melayu waktu ambil wudu sampai dekat sapuan kepala, sapu sikit je. Meremang bulu roma orang mazhab Maliki sebab dia rasa macam tak sempurna betul wudu. Sebab mazhab Maliki ialah basuh habis. Terutamanya orang yang pergi ke negara-negara yang kuat Malikinya. Antara di dunia ni negara yang kuat Maliki ialah negara Morocco. Kingdom of Morocco ni. Maghribi lah. Okey. Maghribi ni kuatnya rakyat dia dan pemerintahnya berpegang pada mazhab Maliki lebih kuat berbanding Nusantara berpegang pada Syafi'i. Lebih kuat. Sebab tu kalau kita tengok ada satu orang syekh, saya tak ingat nama apa, dia ditangkap oleh pemerintah kerana salat di atas sejadah yang dibuat daripada bulu kambing. Dia ditangkap. Sebab dalam mazhab Maliki, apa-apa hamparan yang datang daripada kulit binatang tidak sah salat. Apa-apa hamparan, bulu kambing ke, kulit lembu ke, apa ke, tak boleh. Yang benang ni tak apalah. Jadi syekh tu dia nak melawan arus. Dia nak suruh orang-orang Morocco ni jangan berpegang sama macam tu sekali, kendur sikit. Jadi syekh ni selalu keluar masuk penjara dengan sebab pengamalan dia yang agak lain. Bahkan kalau tengok sebahagian guru-guru besar di Morocco sekarang ni pun, bila mana mereka bercakap tentang perbandingan mazhab, last sekali conclusion akhir dia tetap akan angkat mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab tak nak cari pasal dengan golongan-golongan yang nak cari pasal dengan dia. Maknanya penat lah nak bergaduh, nak bercakap apa semua ni jadi payah. Sebab tu Syekh Said Kamali, kalau tuan-tuan ingat, yang datang ke Perlis beberapa bulan yang lepas, dalam video-video dia biasanya dia bercakap lapangan yang luas. Saya pernah baca tesis PhD dia berkenaan dengan hukum salat dan bersuci bagi orang yang bermusafir dan juga orang yang menggunakan pengangkutan udara. Itu dia punya tesis dia lah. Okay. Terbuka.
Terbuka, maknanya dia bahas ikut mazhab ni. Tapi dalam kuliah dia, kuliah kepada kitab Muwatta Imam Malik ni, bila mana orang tanya soalan tentang fiqh semua, dia akan jawab, dia akan buat perbandingan dengan mazhab ni. Last sekali conclusion akhir, dia tetap akan angkat mazhab Maliki juga. Sebab apa? Sebab tak nak, orang kata apa, melawan arus yang terlalu tegang. Di sana ni memang tak boleh. Lain sikit je pada Maliki, kita akan rasa lain macam. Dia orang di sana akan rasa terlalu biadab dan kurang ajar lah datang ke tempat dia orang. Jadi bila mana kita pergi ke tempat dia orang, itulah pegangan dia orang. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pengamalan orang-orang Morocco pun taklah 100% ikut Malikiyah sangat, terutamanya dalam bab berurusan dengan anjing. Sebab mazhab Maliki memang sangat terbuka dengan anjing, tapi tak bersetuju dengan orang yang pelihara anjing dalam rumah. Orang-orang Morocco ni dia pelihara anjing macam kita pelihara kucing lah. Duduk dalam rumah, berkeliling dengan kita. Mazhab Maliki tetap beriman dengan kurangnya pahala orang yang masukkan anjing dalam rumah dia sehari 2 kirat. Boleh pelihara anjing tapi duduk luar rumah. Dan sebenarnya bukan cerita anjing je, kucing pun hakikatnya, maaf sikit lah saya nak sebut benda ni, sebab sekarang ni orang ramai minat. Ada orang dia minat kucing semua, dia pelihara kucing semua. Tiba-tiba dia guna Abu Hurairah tu sebagai salah seorang sahabat untuk justify sikap dia suka bela kucing tu bagus. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat, dalam cerita Abu Hurairah ni memang digelar oleh Nabi sebagai orang yang minat kucing. Hurairah tu maksud dia kucing lah. Okay. Dalam riwayat menyebutkan Abu Hurairah dia memang suka kucing, tapi dia tidak memeliharanya dalam rumah. Dia bebaskan kucing tu. Kucing tu akan pergi duduk atas pokok mana apa semua. Dia tak letak dalam sangka apa semua. Dia tak grooming kucing tu. Dia tak groom macam kita sekarang. Sekarang ni kucing ada hotel. Tuan dia pun tak ada duit nak pergi sewa hotel hujung minggu, tapi kucing dapat hotel. Maknanya ini dah ada unsur-unsur yang over. Tak salah. Yang saya risaunya ialah kepada lover ni, orang-orang yang minat kucing ni, dia abaikan tanggungjawab utama dia. Itu point dia. Dia minat kucing. Kalau dia seorang perempuan, dia suri rumah, dia suka kucing, dia bela kucing, dia beli handbag yang boleh letak kucing yang Luxina tu kan. Saya ada tengok orang bawa motor semua ni, ada kucing, dia nak pergi hantar kucing dia masuk hotel tu. Okay, bawa kucing. Okay. Kalau dia seorang isteri, pastikan dia melayani suami dia lebih berbanding dia menguruskan kucing dia. Kalau dia beres yang tu tak apa. Ni ada orang suami dia tak peduli, dia tak serve elok, dia serve kucing dia lebih lagi daripada suami dia. Ini tempat syaitan cuba mengalihkan perhatian kita. Ada orang buat kutipan derma, beli makanan kucing berkilo-kilo. Dalam masa yang sama, orang yang dipertanggungjawabkan untuk dia beri makan dan nafkah, dia tak peduli pun. Lepas tu dia kata kita ni kena buat baik pada binatang. Ya betul, memang Nabi ajar pun. Tapi berbuat baik pada orang lebih utama pada berbuat baik pada binatang. Berbuat baik pada orang lebih utama berbanding berbuat baik pada binatang, terutamanya orang yang dalam tanggungan kita. Ini ialah bab mengenali prioriti. Saya nak sebut sebab dah sebut cerita anjing tadi. Dalam mazhab Maliki boleh pegang apa semua, tak ada masalah untuk Malikiyah. Syafi'i je agak ketat dalam bab ni. Okay. Tapi mazhab Maliki tidak membenarkan pelihara anjing sampai masuk dalam rumah. Tak ada. Orang Morocco dia buat lebih pada tu. Sama juga dengan isu kucing pun. Suka main dengan dia tak apa, nak lepaskan stres tak apa, tapi jangan sampai kita jadi terabai keutamaan kerana benda tu. Itu je lah yang saya nak sebut. Nak buat baik pada binatang dipersilakan. Kalau kira nak buat baik pada binatang ni, bukan kena buat baik dengan kucing je. Biawak yang belakang rumah kita pun kita kena buat baik. Dia dengan biawak bukan main lagi, dia cari batu lempar dekat biawak tu apa semua. Patut dia kena gosok biawak tu macam mana dia gosok kucing. Tapi dia tak buat pula benda tu.
Cuma nak katanya balance lah dalam bab ni. Dalam bab ni dia kena balance. Semua binatang kita kena hatta semut tu Nabi larang kita hancurkan sarang dia, kita buat itu buat ini. Sebab tu ada orang ni, saya tengok ada satu tempat, saya pergi ke mana tau, dia letak dekat dalam hotel ni, hotel di kawasan, kalau tak silap Cameron Highland. Saya dah pergi lama tempat ni. Okey, cuma dalam perhiasan hotel itu dia ada satu benda yang agak pelik sikit bentuk dia. Bila mana saya tanya, inilah dia kata sarang semut yang dia curahkan besi panas tu, timah panas tu dalam sarang semut tu. Timah tu keras, dia gali, lepas tu dia letakkan, dia bersihkan. Dia macam nampaklah laluan-laluan semut dalam tanah tu semua. Okay. Saya tanya dia, waktu curah timah ni, semut ni duk ada lagi ke dalam sarang ni? Dia tak ingat lah, dia tak pasti jawapan dia tu. Kalau kita buat waktu semut duk ada, dia termasuk dalam hadis Nabi larang. Jangan kacau sarang semut ni. Jangan kacau. Tapi kalau dia masuk dalam rumah kita sehingga dia dah kacau kita punya macam anak-anak itu, kita boleh hapuskan. Kita boleh hapuskan. Tapi sarang yang dia jauh pada rumah kita, tak ada pasal-pasal, pergi cari. Jangan. Benda tu ada larangannya. Sebab semut ni dia ada cerita khusus dalam Al-Quran, cerita Nabi Sulaiman tu. Kita baca. Sehingga Sulaiman ni ketawa dengar semut yang menjadi ketua tu beri pesan pada semut-semut yang lain, masuk dalam sarang masing-masing. Nanti Sulaiman akan datang dengan tentera dia, takut kamu semua kena bijak dengan tentera dia. Pertama, kita boleh belajar daripada apa yang semut tu sebut. Dia ada pemikiran fikir untuk orang, bukan selfish. Bukan selfish, maknanya bukan penting diri sendiri, ada pemikiran untuk orang. Yang ni kita kena belajar lah daripada binatang. Memang Nabi suruh kita tengok binatang, tapi ada orang dia kacau prioriti. Nak pelihara apa-apa binatang pun, selama mana tidak kacau keutamaan orang lain, tak kacau hak orang, dipersilakan. Ada orang dia pelihara kucing, tapi kucing dia telah menyebabkan bau yang tidak enak di kawasan kejiranan, dia kacau hak orang. Dia kacau hak orang. Ada jiran-jiran kita yang terganggu dengan bau najis dia, dengan bau air kencing. Dan ada penyakit, saya ada kenal beberapa orang budak-budak ni yang dia ada alergik dengan bulu kucing. Itu pun kita kena ingat yang tu. Kalau kita buat lebih kurang dalam bab ni, kita menanggung bahagian daripada menyakiti orang. Kita pahala tak banyak dah, tiba-tiba nak cari dosa melalui benda ni. Jadi ini benda kena ingat. Nak pelihara binatang apa-apa dipersilakan, nak ternak apa pun dipersilakan, tapi jagalah apa yang perlu diutamakan dulu. Okey. Jadi untuk mazhab Maliki tu, orang-orang Morocco ni dia tak ikut Maliki sangat lambat ni secara betul lah. Maknanya dia pelihara dengan cara yang tak terkawal. Okay. Cuma nak katanya di Morocco ni dia bila mana dia macam Malaysia jugalah, bila mana kacau pandangan mazhab Maliki, dia akan jadi tegang benda ni. Dia akan jadi orang nampak kita semacam. Sebab tu orang-orang alim di sana, mereka mengambil pendirian mengajar mazhab-mazhab lain, tapi tak nak cari pasal, dengan sebab pemerintah pun dah pilih itu pandangan dia, maka tetap menganjurkan orang untuk follow mazhab Maliki sebagai mazhab setempat. Macam kita di Malaysia ni pun, kalau masih duduk dalam rangka mazhab Syafi'i, tiada salah pun untuk masyarakat tu duduk dengan mazhab tu. Cuma yang jadi isunya ialah menisbahkan satu-satu benda kepada mazhab Syafi'i dengan mudah. Itu juga problem. Bila mana dia nak kata ini pandangan Syafi'i, dia kena buktikan dan dia kena buat study lah. Betul atau tidak Syafi'i sebut macam tu? Betul atau tidak Imam Syafi'i sebut benda tu? Sebab saya ada dengar satu orang penceramah, saya tak tahu dia punya rujukan di mana. Dia kata pakai kain letak atas bahu ni, itu ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i, kena pakai. Ada sebahagian Syafi'i yang kata tidak sah salat sekiranya tidak meletakkan ridak di atas bahu ni. Okay. Pertama tuan-tuan kena tahu, saya cuba cari pandangan tu. Memang jumpa ada ridak
ridak yang dimaksudkan dalam kitab-kitab fiqh, ianya bukanlah ridak yang ada corak macam Kashmir apa semua tu, bukan. Yang tuan-tuan tengok ada ustaz-ustaz duk pakai apa semua tu. Maksud ridak pada zaman dahulu ialah kain sehelai yang dipakai untuk menutup tubuh bahagian atas. Orang dulu dia orang tak pakai baju, dia orang pakai kain tu lah. Kain tu. Macam mana tuan-tuan tengok orang pergi buat haji, buat umrah, sehelai bawah macam ihram ke apa semua, itulah pakaian orang zaman dulu, dan itulah pandangan yang dikeluarkan berdasarkan cara pakai zaman tu. Jadi pakai kain tu, sebab tu mazhab Syafi'i ni pun ada masalah. Mazhab Syafi'i memang ada pandangan mengatakan tidak sah satu orang lelaki yang hanya tutup auratnya, hanya tutup pusat saja. Atas ni dia tak tutup, dia buka dada, dia belakang apa semua. Ada pandangan sebagai Syafi'iyah mengatakan tidak sah solat itu. Kan ada orang kita kan, dia solat di rumah, dia tak pergi masjid, mungkin sebab dia penat, pakai kain pelekat atas daripada pusat, lebay pakai, baju tak pakai, dia pun solat. Ada orang duk buat perangai macam ni. Di sisi Syafi'iyah itu ialah pandangan yang syaz, maknanya tak sah salat tu. Bukan pandangan tu syaz, maknanya salat tu sangat banyak kekurangan. Tak pakai piyah tu tak apa lagi, tapi kalau tak pakai baju di sisi Syafi'iyah, dianya besar benda tu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kena perhati jugalah dalam bab-bab ni. Okey, kita beri lalu azan, lepas tu kita sempurnakan sikit untuk lafaz tasyahud ni. Ada 2-3 benda lagi.
Okey. Tadi kita dah selesai untuk lafaz tasyahud yang kedua. Jadi kita tengok itu ialah pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Malikiyah. Mereka menerima lafaz yang kedua ini sebagai bacaan utama untuk tasyahud. Okey. Nanti kuliah yang akan datang kita akan sambung lafaz tasyahud yang ketiga, dan saya akan perincikan sikit lagi berkaitan dengan menggerakkan jari ketika mana tasyahud ni. Apa pandangan-pandangan mazhab berkaitan isu ni. Cuma yang tu kita akan sebut pada kali yang akan datang lah. Jadi pada malam ni kita berpada muka surat 124 je. Kita akan sambung pada muka surat 125. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.